Assalamualaikum. Video ini berkaitan kepupusan spesies flora dan fauna di Malaysia. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Objektif kajian yang pertama, menganalisis faktor-faktor kepupusan flora dan fauna. Yang kedua, mengkaji kesan kepupusan flora dan fauna. Dan yang ketiga, mengenal pasti langkah-langkah bagi menangani isu kepupusan flora dan fauna. Kajian kami melalui komuniti dan kami memilih masyarakat daripada pelbagai lapisan umur dan pekerjaan untuk mengenal pasti tentang kefahaman masyarakat berkenaan isu kepupusan flora dan fauna yang berlaku di Malaysia. Yang kedua, kami menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu kami mendapatkan maklumat berdasarkan borang soal selidik terhadap 50 orang responden mengikut soalan tertutup yang telah disediakan kepada komuniti masyarakat. Menurut Kamus Dewan Edisi ke-4 2007, flora membawa maksud seluruh tumbuhan yang tinggal di sesuatu kawasan atau pada masa yang sama. Fauna perlu membawa maksud seluruh binatang yang tinggal di sesuatu daerah atau kawasan yang tertentu. Menurut sumber dari majalah Dewan Kosmik 28 April 2011, terdapat beberapa spesies flora yang telah hampir pupus. Antaranya ialah pokok bakau, pokok merawan kancing, putat, buah simpuh dan kulat earthball. Menurut sumber dari laman Sesawan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan, fauna yang dikesan hampir pupus di Malaysia adalah seperti orang utan, pipit pinang, badak Sumatera dan harimau belang. Kesemua fauna yang hampir pupus ini dilindungi sepenuhnya oleh Perhilitan melalui Perlindungan Hidupan Liar 2010 Akta 716. Pernyataan masalah. Isu kepupusan flora dan fauna semakin meningkat pada masa kini. Peningkatan isu ini memberi kesan yang kurang baik kepada alam sekitar. Perkara ini terjadi kerana sikap manusia yang kurang mengambil berat terhadap alam sekitar sehingga berlakunya kepupusan flora dan fauna. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan daripada pelbagai aspek bagi mengetahui faktor, kesan dan langkah bagi menangani isu kepupusan flora dan fauna. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang isu kepupusan flora dan fauna. Pembukaan tanah baharu. Fenomena pengembangan kawasan bandar atau urban sprawl semakin jelas mengancam hutan semula jadi di negara-negara maju. Sementara, keperluan untuk menyediakan prasarana yang lebih sempurna di negara-negara membangun turut menjadi satu faktor. Hutan terpaksa dibuka untuk membina bangunan dan jalan raya. Setiap tahun, kawasan baru dibuka dan semakin banyak hutan hilang dari pandangan. Terdapat pihak yang ingin membuka kawasan baru, menebang hutan untuk dibina rumah dan kilang, atau dijadikan tapak bercucuk tanam bagi aktiviti pertanian. Kadangkala, mereka tidak hiraukan keperluan ekosistem setempat terhadap hutan semula jadi. Ratusan bahkan ribuan hektar hutan akhirnya lenyap dalam tempoh seminggu dua. Haiwan-haiwan yang selama ini hidup bebas di hutan tidak dapat dilihat lagi. Ada kalanya selama-lamanya. Seterusnya, pembakaran hutan secara terbuka. Pembakaran hutan secara terbuka akan menyebabkan berlakunya kepupusan spesies flora dan fauna dalam kuantiti yang besar. Seperti, sekiranya berlaku pembakaran hutan secara terbuka dalam kawasan yang luas, berkemungkinan besar akan menyebabkan berlakunya kepupusan spesies fauna. Barangan berasaskan haiwan. Barangan yang dihasilkan melalui bahan-bahan haiwan seperti kulit, tulang dan juga gading dan selainnya digunakan untuk aksesori manusia. Seperti kulit digunakan untuk membuat baju ataupun jaket. Kesan kepupusan flora dan fauna ialah akan menyebabkan kitaran kehidupan terjejas. Hal ini kerana apabila haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan mengalami kepupusan yang serius, ia akan turut menjejaskan kitaran kehidupan yang lain.
Contohnya, harimau yang diburu boleh menyebabkan kepupusan. Apabila tiada lagi harimau untuk mengawal populasi rusa dan kijang, haiwan ini akan terus membiak dan mampu merosakkan rumput di sekelilingnya. Kesan seterusnya, hakisan tanah atau tanah runtuh. Kepupusan flora menyebabkan tanah runtuh berlaku. Hal ini kerana tanah kehilangan akar pokok yang berfungsi untuk mencengkam tanah dan memastikan tanah sentiasa dalam kedudukan semula jadi. Jika tidak ada sokongan pada tanah, maka tanah tidak mampu menampung segala benda di atasnya. Kesan kepupusan flora dan fauna yang kedua ialah mencacatkan pemandangan alam, yang mana jika kehidupan flora dan fauna telah mengalami kepupusan, maka hutan hujan tropika akan bertukar menjadi pemandangan yang buruk. Mewujudkan sistem pengurusan hutan dan pusat pemeliharaan hidupan liar. Aktiviti penanaman semula dapat melestarikan alam semula jadi. Contohnya, penanaman semula pokok kayu balak. Pusat perlindungan dapat menjadi tempat tinggal sementara hidupan liar yang cedera. Contohnya, Pusat Konservasi Gajah di Kuala Gandah, Pahang. Pusat perlindungan juga berperanan dalam penyelidikan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kepentingan pemeliharaan haiwan liar. Langkah seterusnya untuk mengatasi masalah kepupusan flora dan fauna adalah melalui pendidikan, terutamanya pendidikan alam sekitar. Melalui pendidikan, kita dapat menyedarkan masyarakat mengenai kepentingan untuk memelihara dan menjaga flora dan fauna. Pendidikan ini tidak hanya terbatas kepada murid di sekolah, malah kepada setiap peringkat umur. Sebagai contohnya, pada peringkat rendah, kita dapat lihat melalui KBSR atau KASR adalah melalui mata pelajaran alam dan manusia. Malah pada peringkat menengah pula dalam mata pelajaran sains seperti biologi. Pada peringkat IPT pula melalui kursus sains alam sekitar dan biologi. Pada peringkat umum pula melalui media massa seperti akhbar, televisyen dan radio. Tentang langkah ketiga iaitu menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas dan efektif. Undang-undang perlindungan hutan dan haiwan liar perlu dikuatkuasakan dengan tegas, termasuk larangan pembalakan dan perburuan haram, perdagangan haiwan liar yang tidak sah dan pemusnahan habitat semula jadi. Pihak berkuasa boleh mengenakan hukuman berat kepada penceroboh hutan simpan dan pemburu hidupan liar jika disabit kesalahan. Pihak berkuasa perlu menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan amanah bagi memastikan tiada pesalah terlepas dari hukuman. Berdasarkan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, sesiapa yang didapati bersalah memburu, memiliki atau membunuh haiwan terpelihara, mereka boleh dikenakan denda dan dipenjarakan jika disabit kesalahan. Pihak berkuasa perlu menjalankan pemantauan yang ketat dan dengan kerap dan menangkap serta mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Haiwan Liar. Masyarakat setempat juga boleh memainkan peranan dengan melaporkan sebarang penemuan aktiviti perburuan haram dan kegiatan lain yang berkaitan. Seterusnya, nilai patriotisme. Setiap komuniti di Malaysia perlu menghargai flora dan fauna dan menggembling tenaga untuk menjaga alam sekitar kerana pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama. Justeru setiap komuniti yang mempunyai patriotisme tinggi akan memastikan alam sekitar sentiasa mapan dengan cakna terhadap isu berkaitan serta mengamalkan gaya hidup lestari atau mesra alam. Kesimpulannya, kita hendaklah memelihara dan memelihara flora dan fauna agar terjaga daripada kepupusan. Pemeliharaan iaitu mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musnah, manakala pemeliharaan merupakan mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada asal supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Oleh itu, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Maka, kita mestilah sedar akan kepentingan memelihara alam sekitar yang masih ada pada hari ini. Oleh itu, penghayatan etika yang tinggi dalam memelihara dan memelihara alam sekitar memberi impak positif dalam kalangan pelajar, terutamanya
dalam menghayati subjek penghayatan etika dan peradaban ini.